Tapi 2018 apabila kita tukar kerajaan, kita ingat bahawa kita boleh membawa pembaharuan. Dan ramai yang akan tanya bagaimana pembaharuan itu. Saya sebut dan saya ulang kerana ini penting. Ada ramai yang kata bahawa dalam 22 bulan kita pemerintah di Putrajaya, kita ini tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Yes, memang kalau kita nak tanya, adakah kita melaksanakan semua yang kita cadang dan janji dalam 2018? Memang tidak. A lot will ask you, they will tell you that when you were in government, or when PH was in government for 22 months, we didn't do everything that we promised to do. But that is correct. Why? Ini kerana kita hanya menjadi kerajaan 22 bulan. Dan dalam masa itu juga, sekarang kita tahu, ramai di antara kita masa itu menjadi musuh kita pada masa itu, walaupun secara dalaman. Many of us now realize that at that time, even amongst us, there was already a movement, and that movement resulted in the Sheraton move. Siapa menjadi Menteri Dalam Negeri masa itu? Masa itu Menteri Dalam Negeri adalah tidak lain, tidak bukan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Soalan-soalan berkenaan dengan legislative reform. Sebagai kerajaan, kita telah pun merangka apa yang seharusnya dibuat. Bila kita bawa cadangan-cadangan untuk pindaan itu ke Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita tengok tidak ada tindakan. Sekarang kita tahu kenapa. When we look back, we now realize that there was a move to oust us from government. To oust us from government, and you know who was responsible for that. Jadi kita lihat kepada apa yang kita laksanakan. 22 bulan kita buat, banyak juga yang kita buat. I always say, undi 18. Kita lihat bagaimana sekarang pemuda-pemudi, walaupun umur 18, mereka diberi kuasa dan hak untuk terlibat dalam mengundi. Ini sangat penting. Walaupun ini dinyatakan dibawa oleh Ismail Sabri, tidak. Ini dibawa oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Masa itu saya masih ingat lagi, Syed Saddiq, dia menjadi Menteri Belia. Beliau yang memulakan, beliau yang jumpa semua ahli-ahli parlimen untuk mendapat sokongan 2/3. Started by PH. Isu berkenaan dengan Sabah Sarawak, kita nak kembalikan kepada mereka status kenegaraan mereka. Kita yang bawa. Pakatan Harapan yang mulakan. Masa itu ramai yang akan ingat lagi. Although we brought it to parliament at that point in time, kita tidak mendapat 2/3 majority kerana perlembagaan perlu dipindah. Oleh itu ianya gagal. Tapi yang mulakannya kita. Kita lihat berkenaan dengan kontrak-kontrak yang besar. Kita semua tahu. Apabila kita lihat peruntukan yang diberikan dalam budget, even this budget, you can see a huge amount that was set aside generally for government contracts. Apa yang kita hendak adalah pastikan wang yang diberikan itu digunakan untuk tujuan dan sebab yang betul dan baik. Jadi kontrak-kontrak di mana jumlah yang dikeluarkan untuk kontrak itu terlalu besar. Kita semua sebut di sini bahawa kita akan kaji semula. Itu dibuat oleh Lim Guan Eng. Beliau semasa Menteri Kewangan memang banyak kerja dibuat untuk kaji semula kontrak-kontrak itu. Itu kita buat. Kemudian yang paling penting, Case 1MDB. Saya tahu, semua sekarang tahu bahawa ada seorang yang telah pun didapati bersalah dan dihukum. Dato' Sri Najib Tun Razak. Di sini kita kena fikir, if we did not make change in 2018, do you think this would have happened? Do you think this would happen or not? Kalau 2018 tidak ada pertukaran kerajaan, adakah kamu fikir bahawa kita dapat lihat apa yang berlaku, kesudahan dalam kes 1MDB? Ada atau tidak? Memang tidak. Tapi kita dalam Pakatan Harapan kita kata, bila kita jadi kerajaan, kita akan buat. Ini perkara-perkara yang kita buat. Harta-harta 1MDB, bukan sejuta dua. Beratus-ratus juta. Berbilion-bilion kita bawa balik daripada luar negara. Itu dimulakan oleh kita. Menteri-menteri kita lihat bagaimana Lok sebagai Menteri Pengangkutan, banyak pembaruan. Dalam kementerian saya, internet harga itu kita turunkan, kelajuan itu kita dilajukan. Itu kita laksanakan. 22 months, this is what we did. Kita fokus bagaimana kita boleh kerja untuk rakyat. Dan kalau kita diberikan 60 bulan,
Saya rasa kita boleh buat lebih. Ramai yang tanya berkenaan dengan tol. People ask about tol. Sebelum pilihan raya cakap nak turunkan tol. Ada turunkan, ada. Ada. 22 bulan kita turunkan 17%. Ada. Kalau 60 bulan kita turunkan lagi. Saya nak tanya, kerajaan Barisan Nasional, Perikatan Nasional, apa yang mereka buat? Adakah mereka membawa apa-apa manfaat kepada rakyat? Ada turun tol lagi? It is work in progress. Sekarang 2022 atau 2023, kita mesti habiskan apa yang kita mulakan. We must finish what we started. I ask all of you here dalam pilihan raya yang akan datang, semua balik ke Malaysia, bagi kita sokongan penuh, kita tubuhkan sekali lagi Kerajaan Pakatan Harapan di Putrajaya. Boleh atau tidak? Yang saya lihat aneh, kalau kita lihat kerajaan sekarang, kerajaan ini diwakili oleh ramai menteri dan juga ahli parlimen daripada UMNO, MCA dan MIC. Dulu apabila kita sebut dan lawan isu rasuah, lawan isu 1MDB, mereka dalam kerajaan, mereka tak berani nak cakap apa-apa. Mereka duduk sana, duduk diam. Mereka tahu berapa banyak uang yang dicuri. Mereka tahu berapa banyak uang yang dibawa lari. Mereka tahu, they know. But they kept quiet. They did nothing. Hari ini mereka dalam kerajaan lagi. I want to ask MCA, MIC, what is your stand on 1MDB? Sehingga sekarang, adakah selepas daripada ini, kalau mereka menjadi kerajaan, adakah mereka akan sokong supaya kes-kes 1MDB ini ditarik balik? Mereka yang didapati bersalah itu diampun? We must ask these questions. If they become government again, are we going to see charges in respect of 1MDB withdrawn? Are we going to see those who are convicted pardoned? Ini semua orang bincang. Saya tahu bila saya turun, ramai yang tanya saya, kalau mereka menang macam mana? Saya nak tanya, Wee Ka Siong as Chief of MCA, what is your stand? Kenapa tak berani nak suara? Bila sokong UMNO, perlukan sokongan UMNO, kes ini, isu ini mereka tidak nak sebut. MIC sama juga. Bila mereka dalam kerajaan, isu ini mereka tak nak sebut. Kenapa? Tak berani ke? Bila ambil tindakan, kita yang ambil tindakan. Sekarang mereka kerajaan, diam. Jadi Malaysia kita kena lihat. We have to look at what we have in Putrajaya. Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Dia jadi Perdana Menteri dan dia fikir UMNO akan sokong dia. UMNO tak sokong dia. Lepas beberapa ketika, dia disingkirkan sebagai Perdana Menteri. Sekarang kita lihat, UMNO tak nak kerjasama dengan Bersatu. Jadi selepas daripada ini, apa akan berlaku? Saya fikir rakyat Malaysia, kita kena tanya kepada diri kita. We must ask ourselves a very important question. We don't want another 5 years of infighting between UMNO, PN and all of them. We want 5 years where a government, a Pakatan Harapan government can get into power, make changes and make Malaysia a better place. Correct? And this we can see done in our PH states. Kalau orang cakap mana boleh. Minta orang itu datang Penang. Tengok Penang. Saya orang Penang. Saya tahu bila saya balik Penang, saya boleh nampak perbezaan. Cukup cemerlang. Saya ucapkan tahniah kepada Ketua Menteri dan semua exco kerajaan negeri. You're doing a good job. Itu yang kita mau. Tetapi kita sebagai ahli parlimen, tugas kita adalah untuk pergi ke parlimen. Our duty is to go to parliament, to voice out the concerns of the people. Itu kita laksanakan. Tapi semasa pilihan raya, kita tidak boleh menang pilihan raya tanpa sokongan rakyat. Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi ada sebut berkenaan dengan negara ini. Bagaimana di dalam negara ini kita terima bahawa kita adalah
Masyarakat yang berbilang bangsa, berbilang kaum. Kita semua hormat di antara satu sama lain. Kita bekerja sama dengan Sabah, Sarawak. We all built this country into what it is. Kita mau nampak negara ini menjadi negara yang cemerlang dalam masa yang akan datang. Ini sebabnya saya kena minta di sini, semua orang. Kalau hari Isnin Parlimen dibubarkan dan kita ada pilihan raya. Bayangkan apa yang akan berlaku kalau ada banjir. Dalam ceramah di Kinrara 2 minggu lalu, saya ada sebut, bila Zahid Hamidi berkata, kita boleh teruskan, ada banjir, kita teruskan dengan pilihan raya. Saya ingat, ini Zahid Hamidi, dia tak turun padang bila ada banjir. Bila ada banjir, kadang-kadang air naik 10 kaki. Bila air naik 10 kaki, kita tengok rumah-rumah orang hancur. Tempat kita tinggal hancur. Sekolah semua, orang pindah masuk, duduk di sekolah. Makanan pun kadang-kadang tidak ada. Kita ada pemimpin yang kata tak apa. Walaupun hujan, walaupun banjir, walaupun air 10 kaki, kita teruskan dengan election. Kenapa? You have leaders that talk like this. Maybe they don't know the difficulty that people go through when there is a flood. Maybe it's time has come for them to come down. Go and look at the situation themselves when there's a flood. Kita dalam kerajaan Pakatan Harapan, peringkat negeri, kita sebut bahawa kita nak fokus kepada masalah rakyat. We also are prepared. No problem. You want to have an election? We are prepared. We take you on. But the people must come first. If there is a threat of a flood, kalau ada ancaman banjir, dan ini akan menyukarkan rakyat, maka tugas kita untuk pastikan bahawa kita adakan pilihan raya selepas itu. This is why we made that decision that we will go ahead. Even if we have to go on until the first quarter of next year, we go ahead. Tapi saya nak sebut di sini bahawa dalam pimpinan kita, kita bersedia. Kita bersedia. Dan saya rasa semua rakyat pun sudah bersedia. Kalau mereka nak bubar, kita ini telah pun menyatakan, kita tak setuju. Kalau nak bubar, bubar selepas musim banjir. Tetapi kalau ada pilihan raya, saya minta semua di sini, fikir masa depan negara ini. Fikir bagaimana kalau 5 tahun yang akan datang, masih kita ada kerajaan yang bergaduh setiap hari. We cannot have that. The option is to vote in Pakatan Harapan. We are a government who are going to focus on the needs of the people for the next 5 years. Dalam keadaan itu, saya minta semua rakyat di kawasan Bukit Mertajam, kawasan Pulau Pinang, seluruh Malaysia, bangkit dan pastikan kalau ada pilihan raya, berikan sokongan kepada kita menangkan Pakatan Harapan, bukan sahaja di negeri Pulau Pinang, tapi di Putrajaya juga. Boleh? Cannot. Make sure we do it. Ini adalah tanggungjawab kita. Balik jumpa kawan, bagi tahu mereka, please, this time come out and vote. Dan kalau ramai yang tanya, kenapa saya nak keluar undi? Bila saya undi, lepas ini ada orang lompat. Betul. Sudah undi, orang itu lompat. Kita tahu siapa terkatak, semua kita tahu. Kalau mau senarai, tanya YB Ramkarpal, dia tahu semua. Satu-satu nama dia tahu. Tapi itu sebab kita ini sign MOU. Kita sekarang ada undang-undang. Sekarang tak boleh lompat. Kalau lompat kena tangkap. Election balik. Jadi dalam keadaan itu saya rasa selamat untuk kita keluar. Kita ini sekarang laksanakan tugas kita sebagai rakyat Malaysia. And let us together form a new government so that Malaysia can rise again. Thank you very much. Saya Niwan. Nandri Wanakam.